dalam masa yang sama ada dua orang sekarang ini telah mengheret Datuk Seri Anwar Ibrahim ke mahkamah. Dia 3 orang diheret. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rafizi dan juga ada seorang lagi menteri. Atas kes apa? Penghapusan subsidi diesel Anwar, 3 menteri diheret ke mahkamah. 4. 2 rakyat negara ini telah mengheret Perdana Menteri dan 3 menteri kabinet ke mahkamah berhubung keputusan kerajaan menghapuskan subsidi diesel di Semenanjung Malaysia. Tindakan sivil Azhani Marhan atau Abdul Halim dan juga Muhammad Hatta Sanuri menyasarkan bukan saja Anwar tetapi Rafizi Ramli, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Armizan Muhammad Ali dan juga Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan Kerajaan Persekutuan. So ada 5 lah. 3, 4, 5. Permohonan kebenaran Semakan Kehakiman menyasarkan keputusan Kabinet pada 9 Jun untuk menghapuskan subsidi diesel di Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak tidak terjejas. Pada hari berikutnya harga diesel diapungkan dan mengikut kadar semasa pasaran pada RM3.35 seliter. Bagi harga semasa bagi diesel, thank you, ialah RM2.15 seliter, RM1.20 kurang daripada pasaran. Bagaimanapun, menurut dokumen mahkamah yang dilakukan Malaysia kini, Azhari dan Hatta mendakwa pengguna jalan raya kini dibebani dengan caj tersembunyi sebanyak 40 sen seliter diesel yang dibayar kepada kerajaan. Apabila mendakwa bahawa ini disebabkan oleh cara mekanisme APM dilaksanakan, mereka mendakwa berdasarkan pengiraan mereka bahawa pengguna jalan raya di Semenanjung akhirnya membayar lebih untuk diesel dan menuntut kerajaan memulangkan lebihan bayaran itu. Kedua-dua mereka mendakwa dasar tidak logik, tidak rasional, tidak adil serta berat sebelah mencetuskan kesan domino, kenaikan harga barang dan perkhidmatan yang akhirnya membebankan rakyat di Semenanjung Malaysia. Azhari dan Hatta turut mempersoalkan janji Amir Hamzan bahawa harga barang dan perkhidmatan tidak akan naik hasil daripada perubahan dasar itu, sambil menunjukkan bahawa kesejahteraan ekonomi rakyat telah terjejas sejak pemansuhan subsidi. Mereka turut memetik beberapa laporan berita seperti kenaikan 25% dalam harga barang binaan dan perkhidmatan lori serta kenaikan harga barang keperluan oleh industri restoran. Kedua-dua mereka mendakwa keputusan kerajaan itu menyebabkan hak sama rata penduduk Semenanjung Malaysia dilanggar dan mereka berakhir sebagai warga kelas kedua berbanding Sabah dan Sarawak. Mereka berhujah bahawa justifikasi kerajaan langkah dasar itu adalah untuk membentong penyeludupan adalah tidak masuk akal kerana dia membayangkan aktiviti seperti ini berlaku di Semenanjung Malaysia berbanding Sabah dan juga Sarawak. Yang pertama sekali, saya boleh komen. Yang pertama sekali, bukan sebab dia kerajaan dia akan kalah atau dia akan menang. Saya boleh komen, dia orang dua akan kalah. Okay, itu yang pertama dahulu. Dia akan kalah bukan sebab dia rakyat dan juga dia kerajaan, sebab dia kerajaan dia boleh menang. Bukan. Sebab bila saya baca point tadi tuan-tuan, saya nampak angle yang diorang masuk tu angle yang silap. Kan? On one angle, dia ada satu angle yang jadi betul. Iaitu bila, sebab sekarang ni, sekarang ni, dia bukan saman macam kita tengok saman defamation. Bukan. Yang ini adalah dipanggil sebagai judicial review. Semakan kehakiman. Di atas keputusan kerajaan. Di bawah judicial review ni, dia ada beberapa benda. Saya dah lupa dah. Ada satu part tu di mana kita boleh minta mahkamah mereview ataupun menyemak keputusan kerajaan di dalam satu perkara. Satu benda yang saya boleh katakan bahawa mahkamah akan reluctant untuk menyemak sebarang polisi yang dibuat oleh kerajaan, sebarang polisi yang dibuat kerajaan yang tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang. Polisi sama ada untuk menyelaraskan atau menarik balik atau untuk menghapuskan apa-apa, itu adalah polisi kerajaan. Yang itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada hak rakyat untuk mahkamah untuk nak campur tangan kerana tidak ada undang-undang yang membenarkan perkara itu. So saya kata outright bahawa perkara ini kerajaan boleh menang. Tetapi ada satu angle yang diorang boleh masuk yang saya rasa menarik kalau mahkamah bicarakan perkara ini. Tahu apa dia tuan-tuan? Diskriminasi undang-undang terhadap Sabah Sarawak. Yang itu dia boleh bawa. Yang itu dia orang boleh bawa. Diskriminasi undang-undang terhadap Sabah Sarawak. Artinya bagaimana? Di dalam undang-undang, di dalam perlembagaan, satu undang-undang itu tidak boleh dibuat dengan mendiskriminasikan satu kaum, satu gender, satu bangsa, satu negeri. Satu undang-undang mestilah menyeluruh untuk semua melainkan spesifik. Contoh orang Islam, bukan Islam. Itu spesifik. Dia ada undang-undang yang jelas tentang perkara itu. Tetapi bila benda itu mendiskriminasikan, maka benda itu boleh ditentang. Saya bagi contoh, merokok. Ingat tak dulu kita nak buat undang-undang anti generation end gap, GEG. Perkara itu dicabar di mahkamah.
Dan di antara hujah yang dibawa adalah ada diskriminasi undang-undang dalam perkara tersebut. Diskriminasi apa is? Diskriminasinya adalah akhirnya mereka yang lahir 2004 akan dikenakan undang-undang sebab merokok. Tetapi yang lahir sebelum 2004, 2000 bukan 4, 8. Sebelum 2008, pada hari yang sama, tahun yang sama merokok tak masalah. So itu dipanggil diskriminasi terhadap undang-undang. Kalau GEG ni dilaksanakan, mereka yang lahir 2008 ke atas, pada hari mereka merokok, katalah satu meja, yang ni lahir 2008, 2009, 2010, dia merokok, dia kena tangkap, boleh kena undang-undang. Tapi yang ni lahir tahun 1977, 1980, 1992, ini tak. Itu dipanggil diskriminasi undang-undang. Daripada situ ada masalah. Perlembagaan tidak membenarkan diskriminasi di dalam undang-undang. So yang itu, angle itu boleh. Tapi implikasi dia, mahkamah akan kata, boleh kita terima, tetapi bukan bermakna kerajaan tidak boleh laksanakan penyaksaran subsidi. Erti kata, Sabah Sarawak pun kena sasar juga subsidi. Itu implikasi dia. Kan? Itu implikasi dia. Saya tak tahulah dua orang ini dihantar oleh geng-geng Bersatu ke geng-geng PAS, saya tak tahulah, ataupun itu atas inisiatif mereka sendiri. That's besides the point. Tetapi kalau pun dilaksanakan, mahkamah akan kata kami tidak boleh membatalkan keputusan kerajaan untuk melaksanakan penyasaran subsidi, tetapi kami boleh kata ini ada diskriminasi, maka Sabah dan Sarawak wajib dikenakan juga penyasaran tersebut. Itu kesan dia, tuan-tuan. Tapi angle lain, mahkamah akan reluctant. Saya boleh kata mahkamah akan reluctant. So kalau dia nak bawa, dia bawa kepada angle itu. Terima kasih 6,000 orang menonton kita malam ini. Terbaik. Okay, nampak Okay. Dia best juga bila kita minum kopi atau teh yang bagi kita kencang. Semangat kita bercakap kan. Tak berhenti. Bila dah bercakap-cakap macam ni, jadi lapar. Dia jadi lapar. Tak sedar mulutnya ada rasa kan. Okay, kita pergi kepada cerita pemilihan Bersatu pula. Okay, baru-baru ni bahkan datang ni tak lama lagi akan ada pemilihan Bersatu. So Hilman sekarang ni duk sibuk lah pergi melobi untuk jadi ketua pemuda. Azmin tak bertanding. Dia tak bertanding naib, dia bertanding ketua bahagian saja. Itu pun kalau dia bertandingkan lah. Lepas itu janji Muhyiddin Yassin adalah dia akan dilantik sebagai Setiausaha Agong. Tetapi macam saya kata, adakah benar dia akan jadi Setiausaha Agong, tuan-tuan? Sebab sekarang ini di dalam Bersatu, Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan satu arahan kuku besi. Arahan kuku besi Muhyiddin Yassin adalah presiden, timbalan presiden tidak boleh dipertandingkan, tidak akan dipertandingkan. Okey, tak boleh dipertandingkan, tak ada masalah. 3 naib itu dia yang tentukan. Nah, untuk ahli tak nak bertanding presiden, timbalan presiden, itu terpulang kepada ahli. Tetapi bila 3 naib itu ditentukan, presiden menentukan 3 naib itu yang jadi masalah. So, di dalam Bersatu, dia kata, kita dah tetapkan 3 orang untuk pegang jawatan naib presiden. Kenapa tiba-tiba ada orang hantar borang untuk nak bertanding juga naib? So, daripada 3 ni jadi 6. Sekarang ni bertanding, di mana kerusi itu hanya untuk 3 orang. Kerusi hanya untuk 3 orang. Muhyiddin kecewa, ahli MPT tak ikut petua pemilihan, kata Wan Faizal. Seorang pemimpin Bersatu mendakwa Muhyiddin Yassin amat sedih dan kecewa kerana beberapa ahli majlis tertinggi tidak menuruti petua presiden yang cuba menjejaskan pelan kompromi yang dipersetujui sebelum ini. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal mempersoalkan mengapa mereka berbuat demikian walaupun bersetuju dengan rancangan itu, menyifatkan ia tidak bertanggungjawab. Ini tindakan tidak bertanggungjawab kerana keputusan telah dibuat secara kolektif. Bagi yang mencabar jawatan naib presiden tetapi tidak berada dalam pimpinan, saya rasa boleh terima. Tetapi mereka, ahli MPT yang menawarkan diri sebagai calon naib presiden yang telah pun bersetuju untuk menyerahkan mandat ini kepada presiden, mereka juga yang bertanding. Jika berlaku pertandingan sebegini, ia menimbulkan tanda tanya. Apakah mandat presiden ini sebenarnya tidak perlu dituruti, katanya. Bersatu dijadualkan dan mengadakan pemilihan partinya bulan depan. Bagaimanapun pada 13 Julai, pemimpin tertinggi Bersatu membuat perjanjian mengenai barisan 5 teratasnya yang seterusnya memastikan perpaduan menjelang pemilihan parti. Berdasarkan cadangan, Setiausaha Agong Bersatu Hamzah akan naik jadi timbalan, yang kini dipegang oleh Ahmad Faizal. Faizal menawarkan diri untuk mengisi naib. Okey. 2 penyandang naib lain ialah Razi Jidin dan juga Ronald Kendi. Okey. Azmin Ali
akan jadi Setiausaha Agung Parti. Okey. Setelah pencalonan dimuktamadkan minggu lalu, Muhyiddin dan Hamzah tak ada pertandingan. Tak ada orang masuk pertanding presiden dan timbalan. Okey, tak ada masalah. Namun, 3 yang dicadangkan dalam peran kompromi untuk naib, tiba-tiba direbut oleh timbalan Ketua Bersatu Selangor, Rafiq Abdullah. Ketua Penerangan, Razali Idris. Dan juga Ketua Bersatu Batu Kawan, Aziz Zainal Abidin. Apa ni? 3 orang ni kan dah setuju supaya tak masuk bertanding. Tiba-tiba nak bertanding juga. Penjawatan naib. Awal hari ini, Utusan Malaysia melaporkan Faizal mengakui wujudnya fahaman berpuak-puak dalam parti itu. Kerana segelintir ahli seolah-olah menyelaraskan diri dengan pimpinan tertentu untuk melindungi survival politik mereka sendiri. Wan Faizal berkata serta semasa telah meletakkan Muhyiddin dalam keadaan yang sukar, memberi gambaran buruk terhadap imej Bersatu dan bekas Perdana Menteri itu. Ahli Parlimen macam itu berkata, Angkatan Ahli Majlis Tertinggi bersaing untuk jawatan naib masih boleh menarik balik pencalonan mereka sebelum pemilihan parti pada 2 November. Dia nak suruh tarik, guys. Dia nak suruh tarik, guys. Itulah hakikat sebuah parti. Siapa puak-puak yang dikatakan itu, tuan-tuan? Macam saya kata tempoh hari lah. Dalam Bersatu ni dia puak-puak dia. Saya dah kata dah. Kan? Dan puak-puak ini sekarang ini bertelagah. Sebab mereka yakin. Not yakin lah. Tapi mereka mempunyai keyakinan bahawa next PRU dia akan menang. Pemilihan parti ini 2024 25, 26, 27 akan ada satu lagi pemilihan Parti Bersatu, tetapi dia boleh tunda sehingga 29. So maksudnya the next one, whoever the president, whoever di timbalan presiden, whoever the naib, 5 jawatan tertinggi ini, kalau menang Bersatu memegang kerajaan, na'udzubillah min zalik, maka kelima-lima ni akan jawatan menteri penuh, tuan-tuan. Betul? Setuju? Dan dia 3 yang naib, tapi 3 lagi dilantik. Ke 1 dilantik, saya tak ingat berapa dilantik. Saya tak tahulah yang Bersatu punya perlembagaan bagaimana, tapi ada yang dilantik. Ada yang dilantik. So, di mana demokrasi di dalam Bersatu? Siapa puak-puak ini? Kenapa berlaku puak-puak ini, tuan-tuan? Puak-puak ini berlaku kerana ada di kalangan mereka sebenarnya yang pro kepada PAS, macam saya kata, dan yang pro kepada PKR. Kan? Plan dia untuk nak menjatuhkan Azmin itu berjaya. Tetapi kita kena ingat, Azmin ni pun dia pun tahu, dia pun bukan bodoh. Tak perlulah dia nak menonjolkan diri dia sangat. Dia boleh letak orang lain untuk bertanding dekat situ. Lebih-lebih lagi untuk lebih detail lagi, saya tak nak cerita sangat lah. Kang, bila saya cerita ni, nanti sumber maklumat dalaman saya ni akan diketahui di dalam Bersatu itu siapa. Sebab cerita-cerita ni memang kita kata kita tahu what's going on inside Bersatu. Sehingga mereka berada dalam keadaan yang sebegini. Nah, dekat luar ni dia macam itik yang berenang di atas permukaan air, tuan-tuan. Atas tu relax je. Tapi kat kaki kat bawah ni macam ni. Tengah kecoh. Kan? Tengah kecoh. Tak apa, biarlah dia. Kan saya habis kat situ lah.